أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu, sesungguhnya seseorang hamba itu, yakni hamba Allah lah, apabila seseorang hamba itu diletakkan di dalam kuburnya, dan teman-teman yang datang mengiringi jenazahnya mula beredar, watawalla, maknanya mereka mula berpaling daripada sahabat mereka itu. Mereka berpaling, maknanya sahabat-sahabat dia tu berpaling daripada yang dah dikuburkan, yang dikebumikan. Wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim, sesungguhnya yang meninggal tadi itu akan dapat mendengar bunyi derak kasut selipar mereka itu. Yang mati tadi, dia boleh dengar orang yang mana datang menghantar, mengebumikan dia tu berpaling, beredar pulang, maka dia dengar. Sebab itulah pengarang memilih hadis ini masuk dalam kitab dia ni, bawah tajuk apa-apa yang berlaku selepas mati. Memang tidak ada satu ujian lah, letak kamera ke bagaimana, tapi ini adalah perkara yang berkait dengan keimanan kita. Kita kena yakin apa yang Nabi SAW bagi tahu. Kalau tak yakin pun tak apa, boleh tunggu. Kita tengok, dengarlah sendiri nanti bila kita dah mati. Wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim, sesungguhnya yang si mati tadi itu dapat mendengar derak-derak kaki, tapak kasut sahabat-sahabat dia tadi. Atahu malakani, bila maksudnya bila dah beredar orang yang mengebumikan dia tadi, atahu malakani, akan datang kepadanya dua malaikat. Dua malaikat akan datang, fayaq'idanihi fayaqulani, maka malaikat tadi akan mendudukkannya dan menyoalnya. Dia akan disoal. Maka dua-dua tadi mengeluarkan satu pertanyaan, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mula sekali soalan yang pertama yang akan ditanya ialah, apakah yang kamu katakan mengenai lelaki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang lain juga dinyatakan, maka pada masa itu akan digambarkan, ditunjukkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mula-mula sekali yang akan ditunjuk. Dan soalan yang pertama, apa pendapat kamu tentang lelaki ini? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu fayaqulu, maka orang yang beriman akan berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahawasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan, mana malaikat tadilah kata kepada si mati tadi, kepada orang mukmin tadi yang menjawab sedemikian, unzur ila maq'adika minan nar, sekarang kamu tengoklah, dipaparkan kepada dia gambaran, inilah tempat kamu di dalam neraka. Jadi dah dapat jawab betul dah, tapi ditunjukkan neraka dulu. Qad abdilakallahu bihi maq'adan minal jannah. Jadi dia kata, maka inilah tempat kamu dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala gantikan. Sepatutnya kamu masuk neraka ni, inilah neraka yang jika kamu tak jawab macam kamu jawab tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan tempat kamu dalam neraka ini dengan satu tempat di dalam syurga. Itu untuk orang yang dapat
menjawab dengan betul. Fayarahuma jami'a. Fayarahuma jami'a. Maka kedua-dua syurga dan neraka akan dibentangkan di hadapannya. Mula tunjuk nama, tunjuk gambar Nabi SAW. Lepas tu tunjuk tempat syurga dengan neraka. Yang seterusnya kata Nabi SAW, wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Pada orang yang munafik dan juga orang yang kafir, maka akan ditanyakan kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapat kamu tentang lelaki ini? Fayaqul, maka dia akan jawab, la adri, aku tak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya boleh cakap apa yang manusia lain cakap. Fayuqalu la daraita wa la talaita. Bila dia jawab macam tu, dia jawab tu dengan jawapan nak lepaskan diri lah. Dia kata aku tak tahu sangat, sebenarnya aku tak tahu. Aku hanya boleh respon macam mana orang lain cakap, macam tu lah aku cakap macam tu jugalah. Maka kata malaikat tadi, kamu sendiri tidak tahu dan kamu tidak mengikuti orang yang benar. Kamu sendiri daraita, kamu tak tahu, wala talaita, dan kamu tak ikut orang yang betul. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darabatan fayasihu sabhatan yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain. Maka akibatnya, untuk soalan yang pertama ni tak kenal Nabi SAW, tak dapat jawab dengan betul tentang Nabi SAW. Kemudian sebagai balasan dia akan dipukul dengan penukul besi sehingga dia meraung dengan raungan yang terdengar oleh semua benda yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Raungan daripada yang diseksa sedemikian ini di alam barzah, berlaku di alam barzah, tapi terdengar ke alam bumi, alam dunia ini, kecuali jin dan manusia sahaja yang tak dengar. Rawahul Bukhari. Inilah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya hadis sahih lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pentingnya untuk kita pertama usaha atas keimanan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas usaha kita untuk kita betul-betul yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut apa yang Nabi suka, buat apa saja yang Nabi suka, yang Nabi contohkan, dan kita jauhi apa yang Nabi tak suka dan apa yang Nabi larang. Yang Nabi tak suka pun kita cuba jauhkan. Apa yang Nabi SAW suka, kita tak tanya itu wajib ke sunat ke. Apa yang penting, kalau tahu itu Nabi suka, kita akan cuba buat. Kita akan cuba istiqamah. Sebab apa perkara pertama sebelum marabbuka, sebelum semua tu ialah Allah SWT akan tunjukkan Nabi SAW dan Allah tanya. Pada masa itu yang akan dapat menjawab bukannya hafalan kita, tetapi ialah sejauh mana kita telah lalui kehidupan ini. Kita berusaha atas kehidupan kita ni untuk benar-benar beriman dengan Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh baginda. Kemudian di sini juga dia beritahu orang yang dah jawab betul ni, Allah Ta'ala tak tunjuk syurga sahaja. Allah tunjuk dulu neraka, baru Allah Ta'ala tunjuk tempat dia dalam syurga. Kenapa? Kerana oleh ulama dalam syarah-syarah hadis beritahu ialah supaya dia dapat merasa lebih nikmat. Mana dia akan lebih kita panggil apa? Menghargai, appreciate. Sebab apa? Kalaulah aku ni tak usaha tak iman aku dulu, ni rupanya neraka. Dia tahu ni susahnya, azab, hina, derita dalam neraka. Tapi dengan keimanan yang telah diusahakan semasa hidup, maka inilah dia balasan dia, dapat tengok syurga. Maka kan dalam hadis ini dia beritahu dibentang kepada mereka dua-dua tadi. Fayarahuma, kedua-dua neraka dan syurga tadi akan dibentangkan. Maka bertambah-tambahlah rasa syukur kepada orang yang beriman tadi, kerana dia telah diselamatkan daripada neraka. Sebab itulah kita dengar dalam hadis sebelum ini, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dia akan menangis bila melalui tepian kubur. Kenapa? Kerana dia tahu inilah tempat, kalau selamat kat sini, selamatlah akan datang. Kalau tak selamat kat sini, maknanya susah, lebih susahlah akan datang. Jadi begitulah. Tapi bagi orang yang tidak usah
orang yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak akan dapat jawab, maka azab sudah bermula. Tak tunggu masuk dalam neraka baru kena azab, di alam barzakh sudah bermula azab untuk dia, sudah bermula segala susah payah untuk dia. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada keadaan ini, dan semoga Allah Ta'ala bagi faham apa yang perlu kita faham, dan kita dapat bawa, amalkan, terjemahkan, hayati dalam kehidupan kita, dan seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma ya arhamar rahimin, Qala yang maha rahman, Qala yang maha rahim, Qala yang maha penyayang ya Allah, Qala yang maha pengasih, Qala yang maha pemaaf, Qala yang maha lemah lembut, Qala yang maha kasihan belas dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Wahai Allah, kami dengan penuh keyakinan, penuh harapan pada kasih sayang-Mu ya Allah, pada ihsan, pada kasihan belas-Mu ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, demi nisbat kami sebagai umat kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kau tetapkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah iman kami ini iman yang sahih, iman yang Kau terima, iman yang sejahtera di sisi-Mu ya Allah, iman yang akan dapat menyelamatkan kami di alam kubur nanti ya Allah, yang dapat menyelamatkan kami di mahsyar, di hisab, di mizan, di sirat ya Allah. Dan seluruhnya selamatlah kami melepasi neraka-Mu, dan kami dapat masuk dalam syurga-Mu di tempat himpunan orang-orang yang Kau redai ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kasihanlah pada kami ni ya Allah. Wahai Allah, kami ni umat kasih-Mu jauh daripada zaman Nabi-Mu dahulu ya Allah. Inilah saja yang kami mampu lakukan ya Allah. Wahai Allah, janganlah Kau nafikan kami daripada rahmat-Mu ya Allah. Berlemah lembutlah dengan kami ya Allah. Wahai Allah, Kau terimalah apa yang kami mampu ini ya Allah. Ya Allah, Kau ampunlah segala kesalahan dosa kami ya Allah, segala leka cuai kekurangan kami ya Allah, Kau maafkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau cabut hidayah-Mu daripada kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah untuk kami mentaati perintah-Mu. Cara yang ditunjukkan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang paling besar dalam kehidupan kami, yang paling utama dalam kehidupan kami di dunia sementara ini ya Allah. Semoga dengan itu kami akan dapat selamat di akhirat yang kekal dan kekal selama-lamanya itu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.